Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisyara binti Ismail, memegang nombor matrik D2020109383 daripada Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, ingin membentangkan pentaksiran tahun akhir saya yang bertajuk Faktor-faktor pemilihan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan guru pelatih Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah penyedia saya iaitu Profesor Dr. Muhammad Yahya bin Muhammad Husin kerana banyak membantu dan memberi tunjuk ajar bagi menyiapkan kajian ini. Kini, kebanyakan negara berlumba-lumba untuk menjadi negara maju dari pelbagai aspek termasuklah aspek pendidikan. Malaysia tidak terkecuali dalam perkembangan dunia pendidikannya yang semakin membangun. Pendidikan dikatakan menjadi semakin moden dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin membangun menurut Meriam Kaincing 2015. Ini dapat dilihat melalui dasar pendidikan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Kini, KPM sedang melaksanakan PPPM 2013-2025 seiring dengan perkembangan dunia pendidikan abad ke-21. PPPM telah menetapkan bahawa setiap pelajar mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan di masa hadapan. Perkara ini juga seiring dengan anjakan yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti taraf antarabangsa dan anjakan yang keenam dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan maklumat ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Menurut Normiati dan Abdul Said pada tahun 2019, bagi menghasilkan satu proses pengajaran yang berkualiti adalah melibatkan penyusunan seperti merancang, melaksana dan menilai pengajaran dalam sesuatu keadaan yang mana wujud rintangan atau halangan yang perlu diatasi oleh seseorang individu. Pengajaran yang berkualiti juga bergantung kepada kemampuan seseorang guru dalam merancang episod pembelajaran ke arah matlamat pendidikan yang dikehendaki. Nazri dan Nur Fadila tahun 2017, maka sebagai seorang guru atau bakal guru perlu memahami dan bersedia melakukan perubahan dalam pengajaran yang sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21. Menurut Tiffany dan Siti Mistima pada tahun 2022, pembelajaran berasaskan permainan merupakan suatu kaedah pembelajaran aktif yang mana murid dapat bermain sambil belajar. Teknik ini merupakan satu teknik pembelajaran aktif yang memerlukan guru bertindak sebagai pemudacara dalam sebuah proses pembelajaran aktif di mana aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan majoriti berpusatkan pelajar. Ini menurut Siong 2018. Pembelajaran berasaskan permainan adalah satu teknik pengajaran moden di mana teknik ini mampu meningkatkan pemahaman pelajar, pencapaian pelajar, kemahiran berfikir, motivasi dan penguasaan pengetahuan secara berterusan oleh pelajar. Baiklah, permasalahan kajian. Pembelajaran berasaskan permainan mungkin terhalang kerana peranti usang dan sambungan internet yang lemah di sekolah sehingga mengahadkan keupayaan guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan permainan dengan berkesan menurut Marquez dan Pombo 2021. Ahmad Afendi et al. 2030 mengatakan guru juga menghadapi kekangan untuk menyelaraskan reka bentuk permainan dengan hasil pembelajaran mengikut standard kurikulum. Guru perlu memastikan bahawa permainan yang dipilih untuk digunakan di dalam bilik darjah juga adalah sesuai dengan hasil pembelajaran yang diinginkan. Maizura Yasin dan Nur Suraya pada tahun 2018 mengatakan guru pelatih pendidikan moral menghadapi cabaran dari aspek kesediaan pelajar, kurang mahir menggunakan PDPC PAK 21, peruntukan masa yang tidak mencukupi, kreatif dan kritikal dan infrastruktur berteknologi adalah terhad. Siumei dan Al-Amin pada tahun 2022 pula mengatakan terdapat guru yang beranggapan bahawa mengubah cara mengajar adalah sesuatu yang sukar dan tidak sesuai pada diri mereka. Dia sukar dilaksanakan di mana guru perlu merancang aktiviti permainan supaya selaras dengan objektif pembelajaran selain mengekalkan nilai hiburan, menurut Dayana dan Muhammad pada tahun 2021. Terdapat 3 objektif dalam kajian saya, antaranya ialah yang pertama, mengenal pasti tahap kekerapan dan min dalam penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan PBP di dalam PDPC. Yang kedua, mengesahkan item-item bagi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam PDPC di beberapa sekolah di Malaysia. Dan yang ketiga adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan guru pelatih di dalam PDPC.
Reka bentuk dalam melaksanakan kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kuantitatif, iaitu menggunakan instrumen borang soal selidik dalam mengumpulkan data. Pada peringkat pengumpulan data, pengkaji membentuk sebuah instrumen yang merupakan soal selidik, iaitu Google Form yang mengandungi 34 soalan berkaitan tajuk kajian. Seramai 148 orang guru pelatih UPSI dari 3 buah jabatan di Fakulti Pengurusan dan Ekonomi FPE telah dipilih daripada jumlah keseluruhan populasi untuk kajian ini. Dalam memastikan kelancaran kajian ini telah melalui beberapa prosedur terancang agar kajian yang dilaksanakan ini berjalan dengan teratur dan menghasilkan dapatan kajian yang jitu dan memuaskan. Hasil daripada data-data yang diperoleh daripada soal selidik tersebut akan direkodkan dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science SPSS versi 25. Baiklah, dapatan kajian bagi objektif yang pertama, kekerapan penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan PBP ini juga boleh dilihat melalui kaedah perbandingan min antara setiap item. Jadual di bawah menunjukkan min bagi setiap item adalah di atas skala 3.50 kecuali item B1. Menurut Siti Azura, Abu Hassan 2021, apabila skala min berada di antara 3.67 hingga 5, item tersebut menunjukkan tahap yang tinggi. Dalam erti kata lain, guru pelatih UPSI sangat kerap menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan sewaktu PDPC. Hanya terdapat satu item yang menunjukkan min sebanyak 3.25 yang membawa maksud terdapat guru pelatih yang kurang menggunakan modul latihan berasaskan permainan dalam proses PDPC di sekolah. Walaupun begitu, tahap min item tersebut masih lagi pada tahap sederhana. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa guru pelatih UPSI sangat kerap menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan. Berdasarkan analisis latar belakang responden pula, dapat dilihat bahawa responden bagi kajian ini majoritinya adalah guru pelatih yang mengajar di sekolah dalam kawasan bandar. Dalam jadual 4.5, di bawah menunjukkan kekerapan menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan PBP dalam kalangan guru pelatih UPSI mengikut kawasan berpraktikum. Hasil dari analisis yang dijalankan, didapati guru pelatih yang berpraktikum di sekolah dalam bandar lebih cenderung untuk menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan berbanding guru pelatih yang berpraktikum di kawasan luar bandar. Dapatan kajian bagi objektif yang kedua, ujian KMO dan Bartlett yang menunjukkan nilai KMO bagi kajian ini adalah 0.781. Hal ini bermakna item yang digunakan dalam kajian adalah bagus. Kaiser Meyer Olkin mencadangkan bahawa nilai yang tidak boleh diterima dalam statistik KMO sekiranya nilai tersebut berada di bawah nilai 0.50, yang bermakna pengkaji tidak boleh melakukan ujian yang seterusnya. Namun begitu, keputusan bagi ujian Bartlett menunjukkan nilai signifikan yang jitu iaitu 0.00, di mana kurang daripada 0.05. Maka hasil ujian ini dapat meyakinkan pengkaji untuk meneruskan kajian dengan menggunakan data yang telah dikumpul untuk dibuat analisis faktor. Setelah dibuat ujian KMO dan Bartlett, pengkaji meneruskan ujian dengan kaedah analisis faktor. Pengkaji menganalisis komponen kajian dengan Varimax Rotation Test dengan berpandukan kepada faktor loading. Setiap item melebihi 0.5 dan nilai agent melebihi 1. Pengkaji menggunakan Rotated Component Matrix untuk melihat dengan lebih jelas item-item yang boleh diterima dari konstruk-konstruk yang terbentuk. Melalui Rotated Component Matrix, ini juga menunjukkan bahawa terbentuk 7 konstruk yang baru dengan jumlah item sebanyak 27 item. Namun begitu, pengkaji telah memilih item-item yang boleh diterima berdasarkan syarat yang telah ditetapkan iaitu nilai faktor loading bagi setiap item hendaklah melebihi 0.5 dan jumlah item bagi setiap konstruk adalah melebihi 2 item. Pengkaji hanya menerima 5 daripada 7 konstruk yang terbentuk melalui kaedah Rotated Component Matrix. Jumlah item bagi 5 konstruk tersebut adalah sebanyak 20 item. Hal ini kerana kajian ini hanya mengambil kira konstruk yang mempunyai jumlah item melebihi daripada 2. Hasil akhir analisis faktor ini menunjukkan 5 konstruk yang diterima dengan jumlah item hanya sebanyak 20 item daripada 27 item asal. Konstruk-konstruk yang diterima termasuklah faktor penerimaan pelajar, sikap pelajar, bahan bantu mengajar dan kemudahan bilik darjah yang merupakan faktor asal dalam kajian ini.
Manakala faktor baru yang terbentuk hasil daripada extraction ke atas item-item kajian iaitu faktor penglibatan pelajar. Dapatan kajian bagi objektif ketiga. Analisis regresi dijalankan bagi mengenal pasti sama ada pemboleh ubah bebas yang digunakan dalam kajian ini mempengaruhi pemboleh ubah bersandar atau sebaliknya. Regresi berbilang juga digunakan untuk mengenal pasti perubahan bagi setiap elemen yang digunakan dalam kajian ini menyumbang kepada perubahan kecenderungan guru pelatih menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan. Keputusan analisis regresi linear berbilang yang ditunjukkan dalam jadual, nilai R² ialah 0.037. Hal ini bermaksud 3.7% daripada variasi yang wujud dalam pemilihan penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan, iaitu pemboleh ubah bersandar, berupaya diterangkan oleh kesemua pemboleh ubah bebas iaitu faktor-faktor pemilihan penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan guru pelatih yang terdiri daripada faktor sikap pelajar, kemudahan di bilik darjah, penerimaan pelajar dan bahan bantu mengajar. Jadual ANOVA pula menunjukkan nilai F 15.377 dengan nilai P 0.000 lebih kecil daripada alfa 0.001. Ini bermaksud model yang dibentuk adalah sesuai. Berdasarkan nilai koefisien yang ditunjukkan dalam jadual 4.11, nilai tersebut diperolehi melalui analisis regresi yang telah dijalankan dalam kajian ini. Terdapat 4 elemen yang signifikan dalam mempengaruhi pemilihan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan guru pelatih iaitu faktor sikap pelajar, kemudahan di bilik darjah, penerimaan pelajar dan bahan bantu mengajar. Faktor sikap pelajar mencatatkan nilai koefisien 0.021 dan nilai P bersamaan 0.000. Ini menunjukkan bahawa faktor sikap pelajar adalah signifikan dalam mempengaruhi pemilihan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan guru pelatih di mana setiap peningkatan 1% dalam faktor sikap pelajar akan meningkatkan 2.1% dalam pemilihan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan guru pelatih pada aras keertian 1%. Begitu juga dengan faktor yang lainnya di mana kesemua faktor mempunyai nilai yang signifikan dalam mempengaruhi pemilihan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan guru pelatih. Implikasi daripada kajian ini menunjukkan guru pelatih juga mampu untuk memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian jika mereka menitik beratkan faktor-faktor yang telah dibincangkan dalam kajian ini. Sebagai seorang guru yang tidak mahir, mereka perlulah sentiasa berhati-hati dalam memilih kaedah pengajaran supaya proses PDPC dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari mana-mana pihak. Pengkaji juga bersetuju dengan KPM yang menggalakkan guru untuk menggunakan kaedah pengajaran yang dapat melibatkan pelajar secara langsung dalam proses PDPC. Hal ini demikian bagi mencapai sistem pendidikan setaraf dunia, pihak sekolah bersama-sama Kementerian Pendidikan perlu untuk memastikan pelajar ini bersedia dalam menghadapi dunia abad ke-21. Penguasaan terhadap kaedah pengajaran juga perlu bagi guru-guru pelatih. Perkara ini akan memudahkan guru untuk menyesuaikan kaedah yang dipilih dengan faktor yang mungkin mempengaruhi penggunaan kaedah tersebut. Kajian ini juga hanya memfokuskan tentang pemilihan kaedah pembelajaran berasaskan permainan PBP. Tambahan pula, kajian ini terbatas kepada guru pelatih UPSI saja. Oleh itu, kajian ini mencadangkan satu kajian lanjut yang melibatkan lebih ramai responden yang terdiri daripada guru berbagai aliran supaya faktor-faktor dalam pemilihan kaedah pengajaran ini dapat diperincikan mengikut bidang yang tertentu. Hal ini akan memudahkan guru pelatih untuk membuat rujukan sebelum mereka memilih kaedah yang bersesuaian untuk digunakan dalam PDPC mereka. Kaedah kajian juga boleh diperkayakan lagi dan tidak tertumpu kepada penggunaan borang soal selidik semata-mata. Kajian seterusnya boleh melibatkan pelajar sebagai responden kajian. Pelajar di sekolah mempunyai pelbagai cara untuk menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru. Pengkaji disarankan untuk menggabungkan kaedah pengumpulan data iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Hal ini kerana penggunaan kedua-dua kaedah dapat memperkukuhkan lagi data yang dikumpul demi mendapatkan keputusan kajian yang lebih tepat. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa ada beberapa faktor yang perlu dititik beratkan oleh seorang guru dalam sebelum menggunakan kaedah pengajaran tertentu. Antara faktor yang perlu dititik beratkan adalah penggunaan sikap pelajar, kemudian di bilik darjah, penerimaan pelajar, bahan bantu mengajar dan penglibatan pelajar dalam proses PDPC. Hal ini kerana guru perlu mengajar pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang.
Justru itu, sebagai guru yang berdedikasi, penggunaan kaedah pengajaran yang bersesuaian adalah penting untuk memudahkan pelajar bagi memahami isi kandungan yang ingin disampaikan oleh guru. Faktor-faktor yang dikemukakan dalam kajian ini bukan sahaja boleh digunakan untuk memilih kaedah pembelajaran berasaskan permainan, tetapi juga boleh dijadikan rujukan sebelum memilih untuk menggunakan kaedah pengajaran yang lain. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Semoga kalian dapat sedikit sebanyak pengetahuan melalui kajian ini. Terima kasih.